Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membentangkan tentang kehidupan Al-Bara'i. Saya Nur Aina Nabila binti Ahmad Aiman, nombor matrik 046707. Terbagi kepada nasab keturunan dan kehidupannya. Beliau ialah Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Rubai Al-Bara'i Al-Mukri. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 345 Hijrah. Pada awal kehidupannya, beliau telah ke Mesir dan mengambil sebahagian ulama di sana. Kemudian, beliau pergi ke Andalusia pada tahun 376 Hijrah. Sebahagian ulama memujinya seperti mana yang telah disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad dari Abi Hayyan dalam memuji Al-Bara'i. Beliau seorang yang alim dalam ilmu sains, banyak periwayatan, mempunyai hafalan yang kuat, tidak ada seorang pun yang menggantikannya selepasnya dalam ulum Al-Quran, dan dia adalah seorang yang berjaya dan merupakan lautan bagi lautan ilmu. Seterusnya kita pergi kepada guru-guru Al-Bara'i. Antara guru-guru yang telah disebut ialah yang pertama Al-Adfawi, iaitu Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Adfawi adalah penterjemah tata bahasa dari ahli Adfu, daerah Mesir yang berhampiran Aswan. Dilahirkan pada tahun 304 Hijrah. Dia adalah seorang daripada ahli ilmu agama dan kesusasteraan. Dia meninggal dunia di Kahirah pada tahun 388 Hijrah. Yang seterusnya iaitu Ibnu Ghalbun. Abu At-Tayyib Abdul Mun'im bin Ubaidullah bin Ghalbun bin Al-Mubarak Al-Halabi. Dia dilahirkan di Halab pada tahun 309 Hijrah dan tinggal di Mesir. Dia seorang sarjana kesusasteraan Al-Quran dan maknanya. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 389 Hijrah. Seterusnya kita pergi kepada anak murid Al-Bara'i. Anak murid Al-Bara'i iaitu Ibnu Itab, Abu Abdullah Muhammad bin Itab bin Muhsin. Beliau dilahirkan pada tahun 383 Hijrah dan dia seorang mufti di Cordoba. Beliau meninggal dunia pada tahun 462 Hijrah. Seterusnya kita pergi kepada kewafatan Al-Bara'i. Abu Al-Abbas Al-Bara'i meninggal dunia pada hari Ahad 11 Zulkaidah pada tahun 401 Hijrah. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk kedua, iaitu pembelajaran tentang hukum-hukum Al-Quran oleh Al-Bara'i. Takrif kitab ini dituliskan oleh Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Mukri Al-Bara'i dalam hukum-hukum Al-Quran dalam mazhab Imam Malik. Ia datang dari sebahagian daripadanya. Dia meringkaskan dalam Bayan Al-Ma'ani. Ia dianggap kitab ringkasan dalam kitab Al-Ahkam. Dalam penutupnya, sebuah kitab yang padanya hukum-hukum Al-Quran yang diringkaskan oleh Abi Al-Abbas Ahmad bin Ali Al-Mukri Al-Bara'i yang menunjukkan bahawa kitab itu ringkasan dalam hukum-hukum Al-Quran. Dan apa yang menunjukkan kesahihan kitab ini kepada Al-Bara'i adalah bahawa sesiapa yang menterjemahkan disebut sebagai kitab darinya dalam hukum-hukum Al-Quran dan juga berkata dalam pendahuluannya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad, berkata Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Mukri Al-Bara'i ini dalam mukadimah dia. Buku ini masih di dalam manuskrip dan ada satu salinan bertulis. Mengikut pengetahuan saya iaitu penulis di Perpustakaan Al-Azhar di Kahirah bernombor 360 Galeri Maghribi dalam satu jilid. Okey, seterusnya saya mempersilakan pembentang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Mardiati binti Mazlan, nombor matrik 047475. Seterusnya, saya akan sambung pada muka surat 172 iaitu kaedah penulisan yang digunakan oleh Al-Barawi. Yang pertama, kitab ini dimulakan dengan menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim dan kemudiannya lafaz amin dari segi hukum, makna dan bacaannya. Yang kedua,
menjelaskan hukum-hukum Al-Quran pada surah dan disusun mengikut mashaf bermula dari surah Al-Baqarah dan diakhiri dengan pujian bagi menjelaskan surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, kaedah dalam menjelaskan ayat-ayat disebut ayat yang ada padanya hukum dengan berkata qala Allahu azza wa jalla, maka dijelaskan makna khilaf ulama dan sebagainya. Seterusnya kita masuk pada manhaj kitab. Pada kitab ini saya menjelaskan tentang manhajnya. Yang pertama, menjelaskan makna ayat secara ringkas tanpa penyusunan daripada makna lughawi, pecahan lafaz-lafaz, menjelaskan mufradat dan i'rab kalimah. Yang kedua, ada ulama dalam ayat ini kebanyakannya menyebut kata-kata ulama lain dan ada sebahagian daripadanya kadang-kadang hanya menjelaskan yang rajih sahaja. Setakat ini saja pembentangan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nazah Huda binti Wan Mazli, nombor metrik 046814. Okey, saya teruskan manhaj yang seterusnya, yang ketiga. Menjelaskan pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Sesetengah ulama berbeza pandangan tetapi hanya sedikit yang bersetuju dengan pandangan tersebut. Sebagai contoh, apa yang disebutkan di dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yakni kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu adalah najis. Oleh itu, janganlah mereka menghampiri Masjid Al-Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahawa kaum musyrikin itu tidak boleh masuk ke tanah haram baik untuk keperluan haji dan umrah atau keperluan yang lain. Pandangan pertama mengatakan haram. Berkata Imam Malik dan Khalifah Umar Abdul Aziz bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani dan kafir lain dilarang mendekati masjid-masjid kaum muslimin. Okey, pandangan kedua mengatakan harus. Kebanyakan mazhab seperti Imam Syafi'i meletakkan keharusan kaum musyrikin untuk masuk ke Masjidil Haram dan meletakkan beberapa syarat. Antaranya, hendaklah mempunyai tujuan yang baik seperti untuk mempelajari agama Islam, lawatan dan hendaklah mendapat kebenaran orang Islam, yakni pihak pengurusan masjid. Okey, seterusnya manhaj yang keempat, seperti apa yang dinyatakan dengan kata-kata Nabi dan para sahabat berkenaan suatu hukum. Contohnya apa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan di dalam hukuman kisos itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Okey, yakni adanya syariat kisos ni terdapat jaminan kehidupan yang aman bagi kita selanjutnya. Hal itu kerana orang yang hendak membunuh, jika dia tahu dia juga dibunuh, maka dia akan berhenti melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Okey, sehingga ia sama saja menghidupkan yang lainnya. Demikian pula had-had dalam Islam lainnya tujuannya untuk menjaga jiwa, harta, akal, kehormatan dan agama, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani Bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dammu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah illa bi ihda salasin. Asayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dan bermaksud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kecuali dengan 3 sebab, iaitu duda atau janda orang yang telah menikah yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agamanya, yakni berpisah dari jamaahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimah al-qisas ini ditakrifkan dan hayah dinakirahkan untuk merujuk kepada hukum yang menjamin kepada suatu bentuk kehidupan yang lebih signifikan. Hal ini kerana seseorang yang ingin membunuh dan mencegah dirinya daripada membunuh apabila mengetahui hukum tersebut lalu menjadi sebab terjaminnya 2 nyawa di situ, yakni mangsa dan pembunuh. Ini juga kerana pada zaman jahiliah mereka akan membunuh semua orang, yakni kabilah si pembunuh itu. Dibunuh satu kumpulan atas kesalahan seorang sahaja, maka ini akan mendatangkan fitnah kekacauan antara pihak-pihak yang terlibat. Justru apabila kisah ni hanya berlaku kepada pembunuh sahaja, maka selamatlah orang lain dan inilah sebab bagi keselamatan nyawa mereka. Okey, saya persilakan pembentang seterusnya. Saya Afidah binti Azmi, nombor matrik 047327. Kita sambung pada nombor 5 dan juga pada surah Al-Syarh sebagaimana Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makna ayat ini ialah sesungguhnya bersama kesusahan itu ada banyak kesenangan, kerana sesungguhnya banyak kesusahan, tetapi kedua-duanya disebutkan di sini dengan satu kesusahan sahaja dan disebut kedua-duanya kesenangan itu di sini dengan 2 kesenangan. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud, sekiranya datang kesusahan, jalan keluarnya adalah kesenangan. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku khabarkan berita gembira kepada kalian. Sesungguhnya akan datang kepada kalian kesenangan dan tidak sesekali dikalahkan dengan kesusahan-kesusahan. Okay, seterusnya, dan sesungguhnya terdapat jalan yang luas dan banyak dalam memperjelaskan nasakh dan hukum-hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran sebagaimana contoh pada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Ayat ini dimansuhkan dengan ayat waqtuluhum haitsu wajadtumuhum dan waqtuluhum haitsu sakiftumuhum, dan tidak menjadikan pertarungan itu suatu yang haram dan tidak pula pada bulan haram. Kemudian Allah menasahkan dengan ayat tersebut. Dan juga terdapat pada surah Asy-Syura, berkata sebahagian mereka, ayat ini ialah mansuh, yakni dibatalkan kerana ayat ini merupakan perbualan Yahudi, sekalipun bagi kami agama kami dan bagi mereka agama mereka. Bukanlah hujah antara kami dan antara mereka, sekalipun tiada perbalahan antara kami dan antara mereka. Kemudian menasahkan ayat ini dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Dan berkata sebahagian mereka, ayat ini bukanlah mansuh, yakni dibatalkan, akan tetapi dengan makna tiada hujah antara kami dan antara kamu, kerana sesungguhnya bukti telah jelas dan hujah telah dibuat. Dan sesungguhnya disebut sebahagian pembaca-pembaca, ia diperlukan ke atas sekiranya terdapat percanggahan dalam menghukum sesuatu ayat. Sebagai contoh yang terdapat pada surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dengan baris
dan bawah pada atas huruf lam. Maka menisbahkan dengan makna dan basuhlah wajahmu dan kakimu. Dan siapa membaca dengan baris bawah huruf lam tu, maknanya ialah usapkanlah kakimu. Dan berkata sebahagian mereka, mengusap itu fardu dan mandi itu sunat. Ni pandangan pengarang berkaitan dengan kitab ni. Secara umumnya, kitab ini menghimpunkan ringkasan-ringkasan pada hukum-hukum Al-Quran yang terdiri daripada mazhab Imam Malik rahimahullah. Terdapat juga pengarangnya yang mana menjelaskan makna ayat-ayat yang berkait ke atas hukum-hukum dengan ringkas dan tidak ditunjukkan sesuatu yang tidak jelas dalam kitab beliau sehingga kembali kepada kitab pada hukum-hukum atau selainnya. Maka kitabnya datang tanpa rujukan ataupun kenyataan nama-nama imam. Maka cukuplah sekadar berkata, yakni berkata sebahagian mereka. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.